Faham kan? Okay, so kita start dengan our lesson objective today. 8.1a, state limit of function fx as x approach a given value a, limit fx as x approaching to a is equals to L. For lesson objective 8.1b, state the basic properties of limit. 8.1c, find limit fx as x approaching to a over limit gx as x approaching to a when limit fx as x approaching to a equals to 0 and limit gx as x approaching to a equals to 0 by the following method, factorization or multiplication of conjugate. So kalau awak baca pada lesson objektif kita kat sini, first kali kita nak kena statekan apa itu limit of a function fx. Okay, so sebenarnya cara tulisan limit adalah inilah. Limit, bila kita baca dia, dia akan jadi limit f of x, okay, as x approaching to a equals to L. Okay, L tu adalah nilai lah. L besar ni, ini adalah value. Okay, yang fx ini adalah function lah. Ini function. Okay, so x approaching to a ni adalah approach pada satu value. Okay, satu value. Value of a. Okay, so limit function tersebut bila kita approach pada, bila x tu approach pada satu value of a, so dia akan dapat equals to L. Dapat satu value lah. Okay. Kemudian kita akan tengok pada second lesson objective iaitu basic properties pada limit, dan kita akan cari bila limit kita dalam bentuk rational function. So ini adalah rational function. Okay, limit kita dalam bentuk rational function. Okay. Dan bila kita tengok dekat sini, denominator kosong, numerator pun kosong. So apa yang akan berlaku? Kalau kita ada limit dia, nilai dia kita dapat sini kosong, atas kosong, bawah pun kosong. So basically dia jadi 0 over 0 lah. So bila kita ada macam tu, kita kena guna konsep factorization ataupun multiplication of conjugate. So factorization ni kita apply bila kita nak factorize. Yang conjugate ni kita hanya guna dia bila kita ada square root je. Bila ada set. Okay, kalau tak ada set tak boleh gunalah multiplication of conjugate. Kita hanya guna bila ada set sahaja. Okay, so basically kita akan guna factorization. Tetapi bila kita ada set, so baru kita akan buat multiplication of conjugate. Kalau kita ada dua-dua sekaligus, either factorization dan multiplication of conjugate, dua-dua sekaligus, so kita akan guna multiplication of conjugate dahulu, lepas tu baru factorization. Okay, so ni nanti kita akan tengok daripada soalan ke soalan lah. Okay, kalau kita tengok pada definition of limit, dia memang bagi tahu limit ni adalah satu function fx approach pada satu constant L sekiranya limit dia bila x approach to a. Ni cara tulisan dia. Okay, fx tu adalah function macam saya cakap tadi, dan x tu adalah variable yang kita tengah cari. Bukan variable yang kita tengah cari, maksudnya satu variable yang kita akan approach pada satu nilai dalam graf. Contohlah, contoh. Katakanlah saya ada graf saya. Let's say lah graf saya adalah graf kuadratik macam ni. Okay, so bila saya, katakanlah ini adalah besar sangat, nanti awak faham tak nampak. Okay. Katakanlah saya, so this one. So let's say lah saya ada graf kuadratik macam ni. Okay. So katakanlah saya punya nilai kat sini adalah 5. Okay. So mungkin dekat sini adalah 25 Ini sini adalah 25. Okay. So ni satu nilai dekat dalam graf kita. Okay, so apa maksud limit tu? Maksudnya macam bila kita kita cari bila x tu approach 5, okay, semakin dia nak menghampiri 5, okay, semakin itu kita punya function kita akan menghampiri satu nilai iaitu 25. Okay, itu maksud limit lah. Dan limit ini sebenarnya memang kita nak tengok kewujudan shape of graph kita. Okay, maksudnya graf kita ni, limit tu adalah jalan kerja. Macam mana kita boleh dapat graf kita macam tu.
So dia terbalik lah, sepatutnya kita belajar limit dulu baru kita belajar graf. Tapi tak. Yang ni kita belajar graf dulu, lepas tu baru kita belajar limit. Dia kita backdated lah dekat sini sebenarnya. Sebenarnya graf kita tu shape dia tu jadi macam tu sebab pengiraan daripada limit. Macam tu. Okay. Jadi dalam limit ini kita ada beberapa properties yang memang awak kena tahulah. Okay, dan dia memang direct saja kalau awak perasan dekat sini. Kalau limit constant, kita akan dapat constant tu balik semula. Yang ni benda yang awak kena faham lah. Limit constant, kita akan dapat balik constant itu. Itu adalah satu properties. Okay, kalau saya ada limit di mana saya ada satu function fx, okay, dan fx saya adalah x, let's say lah x. So bila saya nak cari nilai dia, saya hanya substitute. Kita seolah-olah substitute tapi sebenarnya kita bukan kisah sangat pasal nilai A ni. Yang kita kisahkan dia akan menghampiri nilai apa. So kita substitute saja nilai x ini, x sama dengan A ni ke dalam x kita. So kita akan dapat satu nilai lah iaitu A. Macam tu. Okay. Contohlah lagi kalau saya ada limit when x approaching to A, x to the power of n. So saya substitute sajalah. Saya substitute saja x sama dengan A ni masuk ke dalam function yang ada x. So dia akan jadi A to the power of n. Okay, itu adalah dia punya properties lah. Okay, kalaulah saya nak cari tambah limit yang mana dalam dia saya tambah, saya boleh asing-asingkan dia iaitu limit fx as x approaching to A tambah saja dengan limit gx as x approaching to A. Kita boleh asing-asingkan dia, maksudnya limit fx tu tambah je dengan limit gx. So berapa nilai dia. Okay. Kalau kita ada darab pun sama, kita boleh asingkan limit itu. Contohnya limit fx darab gx, tapi kita boleh asingkan limit fx darab dengan limit gx. So ini adalah properties yang seterusnya. Okay, kemudian kalau kita ada constant darab dengan function ini, so kita boleh bawa keluar constant tu dulu. So dia akan jadi c times limit fx. Okay. Kalau kita bahagi pun sama, kalau limit dalam tu yang bahagi, limit fx over gx, kita boleh asing-asingkan dia di mana limit fx bahagi saja dengan limit gx. Okay, dengan syarat limit gx ni tak boleh sama dengan kosong lah. Okay, so itu adalah properties of limit lah. Okay, then kita belajar lagi pasal limit yang melibatkan rational function. Okay, limit yang melibatkan rational function. Okay, let's say lah kan, bila kita buat, kita dapat kosong over kosong. Kita substitute macam biasa je tau. Limit ni awak substitute macam biasa je. Tapi bila kita substitute, kita dapat kosong per kosong macam ni. Okay, nilai yang kita limit tadi tu, nilai dia kita substitute, kita dapat kosong per kosong. So apa yang kita kena buat dekat sini, kita kena guna konsep factorization ataupun kita boleh guna konsep multiplication of conjugate. So kalau factorize ni, factorize je lah macam biasa. Okay, kalau macam ni kan, x squared tolak 9. So factorize lah, x tolak 3, x tambah 3 macam tu. Okay, kalau multiplication of conjugate pula, bila kita melibatkan set sahaja. Rational function yang melibatkan set. Set tu tak kisah atas ataupun bawah. Dia duduk kat denominator ke, dia duduk kat numerator ke, it doesn't matter. Asalkan bila kita substitute sahaja, kita dapat kosong per kosong dan kita ada set. Jadi kita kena guna multiplication of conjugate. Multiplication of conjugate ni ingat balik masa kita belajar dalam conjugate yang melibatkan set pada chapter 2. Kalau kita ada, yang mana kita akan tukar sign pada tengah-tengah. Contohnya kalau saya ada square root of A tambah square root of B. So darab conjugate dia adalah square root of A tolak square root of B. Okay, ataupun A tambah square root of B, conjugate dia adalah A tolak square root of B. Kita hanya tukar sign di tengah-tengah sahaja. Okay, so ini apply balik masa chapter 2 kita hari tu. Okay, jadi tanpa buang masa saya tengok tutorial. So, kita buka soalan tutorial. Okay, kalau kita tengok soalan nombor 1 ni. Hilang sudah. Sekejap. Okay, dia kata find the following limit. Okay, so limit, dia nak limit when x approaching to 3, 5x plus 1 times x minus 1. Okay, kalau kita tengok dekat sini,
kita ada darab kan dekat dalam dia. Jadi kita boleh apply properties of limit di mana kita boleh asing-asingkan dia. So dia akan jadi macam ni lah. Limit when x approaching to 3, 5x plus 1 times dengan limit when x approaching to 3, x minus 1. Okay, lepas tu kita ganti masuk je lah nilai. So kita nak 3 kan, ganti masuk dekat x. So dia akan jadi 5 darab 3 tambah 1. Ni akan jadi 3 tolak 1. Okay, so dia akan jadi seolah-olah 5 darab 3, 15 tambah 1, 16. 3 tolak 1, 2, 16 darab 2, 32. Okay, awak boleh buat macam ni ataupun awak boleh terus direct saja ganti. Di mana katalah saya nak buat 5x tambah 1 darab x tolak 1 kan. So ganti sajalah, so dia akan jadi 3 darab 5 tambah 1, 3 tolak 1. Sama juga dia akan dapat 32. So macam ni pun boleh. Mana? Macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Dua-dua pun boleh. Dia benda yang sama. Okay. Tetapi awak kena ingat macam ni. Bila once awak dah substitutekan nilai limit ini, okay, limit di sebelah tiada sudah. Okay. Jangan awak pandai-pandai dah substitute nilai, letak lagi limit dekat depan dia. Tak boleh. Selagi ada limit kat depan, selagi tu awak tak boleh substitute lagi lah. Okay. Macam ni kan. Saya asingkan dia, saya still lagi letak limit. Sebab saya tak substitute lagi nilai dia. Tapi once saya dah substitute dia, limit di sebelah dah tak ada. Okay, boleh jelas ke apa yang saya cakap? Okay, itu adalah untuk soalan 1A lah. Okay, kemudian soalan 1B. Saya nak cari limit bila x approaching to negative 2, function dia 2x plus 1 over x minus 3. Macam saya cakap tadi, either awak terus direct sahaja, substitute, ataupun awak asing-asingkan dia. Okay, katakanlah saya direct sajalah. So dia akan jadi 2 times negative 2 plus 1 over negative 2 minus 3. Okay, so dia akan jadi berapa? Negative 4 plus 1, negative 3. Negative 2 minus 3, negative 5. So we got 3 over 5. Okay. Either awak buat macam ni ataupun awak boleh je asing-asingkan dia. Dia akan jadi 2x plus 1 over limit when x approaching negative 2, x minus 3. Lepas tu ganti nilai. So negative 2 times 2 plus 1 over negative 2 minus 3. So negative 4 plus 1, negative 3 over negative 5, 3 over 5. Okay, benda yang sama sajalah. Kat sini dia tak kisah pun. Okay. Right, kemudian for 1C, saya nak cari limit, okay, bila x approaching to 5, tapi x tambah 5 bahagi modulus x tolak 10. Okay, so untuk yang ini tak boleh. Yang ini awak tak boleh direct terus. Okay, so dekat sini awak kena asingkan dia. Okay, kenapa? Sebab kita ada modulus. Okay, bila konsep modulus ni awak, contohlah kan, in general, kata kalau saya ada modulus x. Kita kan ada dua jenis. Either dia adalah positive x, di mana x greater equals to 0, ataupun negative x, di mana x less than 0. So yang ini recap balik absolute value masa chapter 2. Okay, jadi dekat sini, limit ni untuk yang modulus ini, awak kena asingkan dia dahulu. So maksudnya awak kena carilah nilai dia daripada kiri dan kanan. Sebab modulus punya ni, dia punya ni dia ada limit tau. Maksudnya kalau kanan dia akan dapat positif x, kalau kiri dia dapat negatif x. Okay. Walaupun saya tahu awak tak belajar lagi kiri dan kanan ataupun existence of limit, tetapi nanti untuk lepas ini, selepas ini saya bagi awak nota kuliah, awak akan belajar tentang existence of limit. So saya masuk teruslah dekat sini. Okay, jadi bila kita nak cari ini, nilai dekat sini, kita tak boleh terus sesuka hati. 5 tu terus direct, 5 tolak 10 jadi dapat berapa, tak boleh. So apa yang kita kena buat adalah, kita kena make sure dia punya nilai itu kiri dengan kanan dia tu sama. Kalau kiri dengan kanan sama, barulah dia ada x approaching to 5, limit dia exist. Okay.
Kalau kiri dengan kanan tak sama, existence of limit dia tak wujud. Jadi dekat sini tak bolehlah ada graf itu. Okey. Memang untuk soalan 1C ini, jawapan dia adalah limit dia wujud. Okey, exist. Okey, sebab dia bagi soalan kat sini dia suruh cari limit. Dia tahu dah exist. Okey. Tetapi kalau dia cakap soalan nombor 1 ni, saya tukar soalan dia kata find the following limits if exist. Ada perkataan if exist. Sebab itulah awak kena check kiri dan kanan. Okay. So untuk soalan ini, kita biasakan je lah diri kita untuk kita check kiri dan kanan. Okay. Jadi apa yang kita buat dekat sini? So untuk modulus x minus 10 ini, so awak kena buat, okay, modulus x minus 10 ni dia boleh jadi dua lah. Satu dia positif x tolak 10 di mana x ni, x tolak 10 ni greater equals to 0. Dan juga negatif x tolak 10 di mana x tolak 10 ni less than 0. Okay, so dia akan jadi positif x tolak 10 di mana x greater equals to 10. Negatif x tolak 10 di mana x ni less than 10. Okay, so dekat sini awak akan jadi macam ni. Positif 10, okay. Sebelah kanan dia adalah x tolak 10. Sebelah kiri dia adalah negatif x tolak 10. Okay, then saya kena check. So limit when x approaching to 5, okay. Katakanlah untuk sebelah kiri. Sebelah kiri Sebelah kiri saya akan letak negatif kat atas dia. Yang ni tak apa, nanti awak akan belajar ni masa kelas selepas ini. Yelah, okay. Nanti saya bagi nota kuliah kan, okay. So, saya nak x tambah 5 over x tolak 10, modulus x tolak 10 kan. Tapi untuk 5 ke kiri, 5 ke kiri. 5 ke kiri. Okay, sorry. 5 ke kiri. Maafkan saya. 5 ke kiri, okay. So 5 ke kiri ni 10, 5 ni duduk di sini. So 5 ke kiri, dia adalah negatif x tolak 10. So sepatutnya sini jadi negatif x tolak 10. Okay. So bila kita buat, dia akan jadi macam ni lah. 5 tambah 5 bahagi negatif 5 tolak 10. Okay. So dia akan jadi 10 bahagi 5 tolak 10, negatif 5. Negatif, positif 5. So dia akan jadi 2. Okay. Kemudian kena check pula untuk limit when x approaching 5 daripada kanan. Okay. So 5 daripada kanan sini, di mana function dia tetap juga negatif x tolak 10. So x tambah 5 bahagi negatif x tolak 10. Okay. So bila kita letak 5 tambah 5 over negatif 5 tolak 10. So kita akan dapat 10 bahagi 5 tolak 10, negatif 5, negatif, positif 5 juga. So kita akan dapat 2. Okay, since kiri dan kanan adalah sama, maksudnya limit x approaching 5, x tambah 5 over modulus x tolak 10 ni is equals to 2. Okay, boleh faham ke apa yang saya cakap ni? Okay. Alright. So untuk yang ini tak apa, yang soalan tutorial ni pun dia bukan ikut turutan pun. Tapi nak cakapkan dekat sini, benda ni awak akan belajar nanti. Existence of limit ni adalah nota kuliah yang kedua. So saya akan bagi nanti juga. So tak apa, saya dah ajar dia sekejap dekat sini. So macam mana nak tengok yang tu, awak tengok dekat sini lah. Saya ada 10, saya ada 2 function, satu negatif, satu lagi sebelah kanan. Okay. Satu lagi sebelah kiri, satu lagi sebelah kanan. Okay. Ni sebelah kanan, ini sebelah kiri. So macam mana nak tahu nilai apa yang duduk dekat atas ni? Kita akan tengok pada di sini. Yang ini kita belajar masa absolute value hari tu. Okay. Jadi kalau dia positif, sebelah kanan dia adalah positif x tolak 10. Kalau dia duduk di sebelah kiri, dia adalah negatif x tolak 10. Okay, sekarang 10 di tengah-tengah. So kita ada 10 kan? Okay, 10 di tengah-tengah, satu positif x tolak 10, satu lagi negatif x tolak 10. Okay, tetapi nilai yang kita nak adalah 5. So, ni kan 10. Ni kan real number line. Okay, 10. So, 5 tu duduk di sini. Di sebelah kiri 10. Okay, 5 dulu kan, betul baru 10. Okay, jadi dekat 5 ni, tu yang kita nak tengok. Nilai dia daripada 5 ke kiri, daripada kiri ke 5. Itu ayat saya. Daripada kiri ke 5.
Betul lah, daripada kiri ke 5 kan, 5 daripada kiri, so dia adalah function negatif x tolak 10. Sebab tu kita akan letak dekat sini lah untuk mewakili modulus x tolak 10 di sini. Okay. Lepas tu bila kita buat, kita tak kisah pasal nilai dekat nilai negatif ni. Nilai negatif dekat sini, ini adalah hanya untuk referkan dekat kita pada kiri dan kanan sahaja. So negatif di sini refer pada kiri. Bila kita substitute nilai dia 5. So dia akan jadi 5 tambah 5 bahagi negatif, sebab kat sini negatif. So 5 tolak 10. Okay, lepas tu kita kira macam biasa. So kita dapat 10 per 5, so kita dapat 2 macam tu. Okay, kemudian kita check pula untuk kanan. So 5 daripada kanan, ini kawasan dia. Daripada kanan pergi ke 5 kan. Okay, so function dia adalah negatif x tolak 10 juga. Jadi kita substitute dekat sini. X tambah 5 over negatif x tolak 10. Okay, so sekarang kanan tambah dekat sini refer pada kanan. Okay. Jadi 5 tambah 5 over negatif 5 tolak 10 juga. So kita dapat 2. So as a whole, since kiri dan kanan sama, maksudnya limit when x approaching to 5, x tambah 5 over modulus x tolak 10 akan sama dengan 2. Okay. Alright, so kita pergi kepada soalan 2. Okay, soalan 2 ni dia cakap pasal suppose that limit fx when x approaching to 4 is equals to 0 and limit gx as x approaching to 4 equals to negative 3. Find limit x times fx as x approaching to 4 tambah limit gx squared over fx tolak 1 as x approaching to 4. Okay, so kita tengok dulu apa yang diberi. Okay, dia cakap dia bagi limit bila x approaching to 4 equals to 0, limit gx as x approaching to 4 equals to negative 3. Okay, diberi yang ini. Kemudian yang dia nak cari adalah limit x approaching to 4 times fx. So maksudnya x fx, okay, tambah limit when limit gx squared over fx tolak 1 as x approaching to 4. So saya rasa better guna properties lah untuk kita mudah pengiraan. So dekat sini dia akan jadi macam ni. Limit when x approaching to 4 x times limit when x approaching to 4 fx. Okay. Kemudian tambah limit when x approaching to 4 gx all squared over limit when x approaching to 4 fx tolak 1. Okay. So dekat sini dia akan jadi limit and when x approaching to 4x, so dia akan dapat sini 4 lah sebab kita gantikan x tu sama dengan 4. Okay, kemudian darab limit fx when x approaching to 4. Kita tahu dah nilai dia adalah kosong. So dia akan jadi kat sini kosong lah. Okay. Kemudian tambah limit gx when x approaching to 4. Limit gx when x approaching to 4 adalah negative 3. So dia kata gx ni kena squared kan? So gx squared ni sama je dengan limit when x approaching to 4 gx times gx squared. Betul lah. Times dengan limit when x approaching to 4 gx. Okay. So maksudnya dekat sini kita akan jadi negative 3 squared je lah. Macam tu. Okay. Then over ni limit when x approaching to 4 fx, nilai dia adalah kosong. Limit when x approaching to 4 negative 1, so dia akan jadi negative 1 balik. So dia jadi 0 minus 1 je lah. Okay. Lepas tu kita simplify. 4 times 0 is 0. Negative 3 squared which is equals to 9. Okay, kemudian over 0 tolak 1 negative 1 lah. So kita dapat sini adalah negative 9. Okay, boleh ke semua? Okay. Sebenarnya senang je yang awal-awal ni. Yang nak susah nanti bila
kita dah masuk soalan-soalan yang ni. Bila kita dah masuk rational function yang ni, ini yang dia start susah ni. Okay. So kalau kita tengok soalan nombor 3. Dia cakap evaluate the following limits. With limits when x approaching negative 3, dia punya function x squared plus 6x plus 9 over x plus 3. Okay. So first, bila kita buat, kita akan substitute kan? So kita pun substitute lah dalam kepala kita lah. Negatif 3 squared dapat 9. Tambah dengan 6 darab negatif 3, negatif 18. So 9 tolak 18 lah. Tambah dengan 9. So kita akan dapat sini kosong. Okay, kemudian negatif 3 tambah 3. So kita akan dapat sini kosong. So kita sebenarnya bila kita substitute biasa tadi, dia akan dapat sini dekat kita adalah kosong over kosong. Okay, so kita tahu kalau kita ada kosong over kosong sahaja, kita kena cari limit dia juga sebenarnya sebab limit dia exist. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena guna factorization. Okay, sebab dekat sini tak ada set. Jadi bila tak ada set, tak boleh guna multiplication of conjugate. So kena guna factorization. Jadi nak guna factorization, macam mana nak buat? Factorize je lah. So x squared tambah 6x plus 9. So we got x plus 3 all squared. Sebab bila saya factorize, saya expand balik pun saya akan dapat x squared plus 6x plus 9. Okay. Kemudian over x plus 3. Okay, then saya akan cancelkan lah yang ini dengan yang ini kan. So saya akan left dekat sini adalah limit when x approaching negative 3, x plus 3 sahaja. Okay. Lepas tu barulah saya expand dia. Maafkan saya. Barulah saya substitute dia. So dia akan jadi sini adalah negative 3 plus 3 which is equals to 0. So kalau perasan dekat sini bila kita substitute sahaja, kita dah tak ada dah limit kat depan. Nahi. Okay, nahi. Mesti bila dah substitute, limit ni dibuang. Okay. Selagi kita tak substitute dia, selagi itulah kita kena letak limit. Tengok, saya tak substitute lagi kan? Sebab tu saya letak limit lagi. Okay, boleh ke semua? Saya laju sangat ke? Okay, kita proceed kepada soalan 3B. Limit when x approaching to 4, 8 minus 2x over x squared minus x minus 12. Okay. So kalau kita tengok dekat sini pun, kita tekan kalkulator. So 8 tolak 2 darab 4, 8 which is sama dengan kosong. Okay, kemudian kita substitute sini 16 tolak 4, 12 tolak 12 sama juga dengan kosong. So sebenarnya kita akan dapat sini adalah kosong over kosong. Okay, so bila kita dapat kosong over kosong je, kita kena guna factorization. Okay, jadi kita pun factorizekan lah. So limit when x approaching to 4. So yang ini kita nampak 2 boleh cancel out. So 2 boleh factorizekan keluar. So we got 4 minus x. Okay, kemudian yang kat bawah ni kita factorizekan. So kita akan dapat x minus 4. X berapa plus 3. Okay, cuba expand. X squared 3x tolak 4 negative 1 negative 12. Okay, betul lah tu. Okay. So kalau kita tengok pun dia tak sama lagi sebab sini ada x tolak 4, sini pula ada 4 tolak x. So apa yang kita buat, dekat atas ni kita modify dia lagi di mana dia akan jadi negative 2. So ni akan jadi x tolak 4. Okay, so x tolak 4 darab x tambah 3. Okay, then baru saya boleh cancel out lah yang ini dengan yang ini. Okay, so dia akan left dekat saya adalah limit when x approaching to 4, negative 2 over x plus 3. Okay, then substitute nilai. So negative 2 over 4 plus 3 which is we got negative 2 over 7. Okay. Boleh Alright. Okay, so pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 3C. Saya nak limit when x approaching negative 2, x cubed plus 8 over x plus 2. Okay, so kalau kita buat macam biasa, substitute nilai. So we got negative 8 plus 8 sama dengan kosong.
Sini negative 2 plus 2 sama dengan kosong. So kita dapat kosong over kosong. So kita kena factorize. Okay, cumanya factorization kita sekarang ini kita melibatkan cubic. Okay, jadi kita tahu kalau kita ada polinomial, itu yang saya cakap tadi ni, walaupun polinomial tak masuk dalam exam tetapi polinomial ni apply. Okay, terutama sekali dalam konsep macam ni lah. So saya ada x cube plus a, saya nak factorizekan dia. So saya tak boleh lah susah hati factorize guna calculator. Jadi saya kena guna long division. So apa yang kita kena buat, kita letak kat sebelah ni x cube plus a. So saya divide dengan x plus 2. Macam mana saya tahu x plus 2? Try and error. 1. Okay. Kedua adalah hint dia di bawah ini. Saya ada x plus 2 kan? Saya pun memang nak aim nanti nak cancel kan? Jadi saya tahulah x tambah 2 ni mungkin satu faktor untuk x cube plus a. Dan untuk mengesahkan dia lagi, saya pun substitute lah nilai. Okay? So negatif 2 cube tambah 8, so dapatlah kosong kan? Jadi maksudnya x tambah 2 ni adalah faktor kepada polinomial saya. Jadi erti kata yang lain, saya bolehlah dividekan dengan x tambah 2 untuk dapatkan factorization. Okay. So sini akan jadi x squared. So sini jadi x cube tambah 2x squared. Okay. So kita pun cancel. So ni kosong x squared tolak 2x squared. So we got negative 2x squared. Buat turut 8. Okay. Kemudian saya nak masukkan negative 2x. So negative 2x squared tolak 4x. Negatif 2x darab x dapat negatif 2x squared. So ni cancel. So kosong tolak negatif 4. So we got 4x. Buat turun 8 plus 8. So ni sekarang saya tambah dia dengan 4. So 4x tambah 8. So saya akan dapat kosong. Okay, so dekat sini saya punya factorization dia akan jadi macam ni lah. Limit when x approaching negative 2. So x tambah 2 darab x squared tolak 2x tambah 4 over x tambah 2. Okay. So yang atas ini kita dapat daripada long division. Okay. Lepas tu kita pun cancelkanlah x tambah 2 dengan x tambah 2 kan. So kita akan left dekat sini limit when x approaching negative 2. X squared tolak 2x tambah 4. Okay, then kita substitute saja nilai. So dia akan jadi negatif 2 squared tolak 2 darab negatif 2 tambah 4. Okay, then just tekan kalkulator awak. So kita akan dapat sini adalah 4 tambah 4 tambah 4 which is 12. Okay. Boleh ke semua? Boleh follow saya? Alright. Okay, so kita proceed kepada soalan yang seterusnya. Soalan D. Saya nak cari limit when h approaching to 0, square root of 4 plus h minus 2 over h. Okay, so kalau kita substitute nilai, saya akan dapat apa ni? Square root 4 plus 0 which is sama dengan 2. So dapat macam ni lah, 2 tolak 2 which is equals to 0. Sini akan jadi 0. So kita akan dapat 0 over 0. Okay, so saya still juga dapat 0 over 0. Okay, so saya kena guna factorization ataupun multiplication of conjugate. Tadi kita factorize sebab kita tak ada cert. Sekarang kita ada cert. It doesn't matter lah cert kita duduk dekat numerator ke, duduk kat denominator ke, either one so kita akan darab conjugate. Okay, so dekat sini saya akan darab conjugate lah sebab saya ada cert kan. So conjugate saya akan jadi sini minus, so dia akan jadi tambah lah. So dia akan jadi macam ni lah. Limit h approaching to 0, square root of 4 plus h minus 2 over h darab dengan square root of 4 plus h plus 2. Okay, ni darab conjugate dia. Over square root of 4 plus h plus 2. Okay. Lepas tu kita expand lah macam biasa. Jangan lupalah limit ni. Sebab kita tak substitute lagi nilai. Okay, so kita expand. Square root 4 plus h times square root 4 plus h. So kita akan dapat 4 tambah h. Kemudian square root 4 plus h plus times 2. So we got 2 times square root 4 plus h minus 2
2 times square root 4 plus h minus 2 times 2 which is 4 over k. Yang kat okay. Dia macam ni Bila awak darab conjugate, awak kena kenal pasti numerator ke denominator yang menyebabkan awak darab conjugate. Okay. So awak cakap tadi numerator yang menyebabkan awak kena darab conjugate. Okay. Jadi numerator sahaja yang expand. Okay. So kita expand numerator sahaja. Okay. Sebab numerator je yang menyebabkan kita kena darab conjugate. Okay. Denominator kat bawah tak perlu. Siapa yang tak terlibat hanya salin balik sahaja. Boleh faham ke maksud saya? Dia akan jadi h square root of 4 plus h plus 2. Ni just salin balik je. Okay. Numerator yang darab conjugate kan? Numerator penyebab darab conjugate. Jadi numerator sahaja darab. Yang kat bawah ni tak perlu. Salin balik. Okay. Tak payah expand, tak payah apa-apa. Salin je balik. Okay. Lepas tu kita pun simplify. So kita akan dapat 4 tambah h. Ini benda yang sama, bila tolak kosong. Kemudian minus 4. So over h times square root of 4 plus h plus 2. Okay. Lepas tu kita nampak 4 tolak 4 kosong. So kita akan left dekat sini limit when h approaching to 0. H over h times square root of 4 plus h plus 2. Okay. Selepas itu kita nampak h dengan h boleh potong kat sini. So kita akan left dekat sini adalah limit when h approaching to 0. 1 over square root of 4 plus h plus 2. Okay. Dan kita substitute nilai. So dia akan jadi 1 over square root of 4 plus 0 plus 2. Okay. So kita akan dapat sini adalah 4 plus 0 is 4. Square root of 4 is 2. 2 plus 2 is 4. So we got 1 over 4. Okay. Ada soalan di sini? Semua orang okey? Okay, good. Kemudian kita proceed kepada soalan nombor 4. Okay, dia cakap if limit fx minus 5 over x minus 2 as x approaching to 4 is equals to 1. Find limit fx when x approaching to 4. Okay. So yang ini limit x approaching to 4 fx tolak 5 bahagi x tolak 2 sama dengan 1. Okay, so first of all kita guna dulu properties of limit. Sebab dia nak cari limit fx as x approaching to 4. Okay, jadi kita apply dulu properties of limit. Asing-asingkan dia dulu. So ni limit when x approaching to 4, 5 over limit when x approaching to 4x minus limit when x approaching 4, 2 equals to 1. Okay, so dia akan jadi sini limit when x approaching to 4fx. Yang ni limit constant, dia akan dapat balik constant tu. So dia jadi minus 5 je lah. Kemudian over limit when x approaching to 4x. So dia akan jadi 4. Kita substitutekan nilai 4 ni ke dalam x. So dia akan jadi 4. Kemudian limit constant dia akan jadi constant balik. So dia jadi 4 minus 2 equals to 1. Okay. Then kita simplify. So we got limit when x approaching to 4. So 4 tolak 2 adalah 2. Okay. So 2 ni saya bawa pergi sebelah. So dia akan jadi darab kan. So 2 darab 1 dapatlah 2. Okay, kemudian negatif 5 ni bawa pergi sebelah. So dia akan jadi limit when x approaching to 4 fx is equals to 7. So settle dah lah. Okay, bolehkah? Boleh. Good. Okay. So, kita pergi kepada soalan past year question. Okay, soalan past year question. Alright. So, saya nak awak siapkan soalan nombor 1 A, B. Okay, soalan nombor 1 A dan B. Dah ke? Dah salin?
Okay. Kemudian soalan nombor mana? Mana dia? Hilang sudah. Oh, sini nombor 8. Ni dia. Soalan nombor 8A. Ada 3 soalan 1AB dan 8A. Okay. Soalan ni kena hantar. Okay, so saya nak awak hantar dia bukan via PDF. Dia mestilah dalam kertas dan saya akan kutip dia masa kelas tutorial. So untuk kelas F7 esok, F8 pun esok, F9 pun esok, F16 pun esok. Sebab esok hari Rabu. Esok saya jumpa semua orang. Jadi esok kena hantar. Pada waktu kelas. Bagi dekat ketua kelas bagi kat saya. Boleh ke? Okay, siapa yang tak datang tu nasiblah awak. Kalau awak terkantoi, habis. Okay. Jadi saya ulang balik semula. Saya nak awak hantar dekat saya soalan nombor 1A, B, pasal question je. Dan juga soalan nombor 8A. Okay. Hantar dekat saya via hard copy. Kita via hard copy. Di kelas. Okay, so saya akan habiskan kelas kita awal untuk awak siapkan dia. Okay, supaya awak ada masa untuk awak siapkan dia. Dan saya akan juga beri dekat awak nota kuliah sekejap lagi. Part 2 di mana awak akan habiskan dia sebelum kelas kuliah online hari Jumaat. Okay, so awak ada 2 hari dekat situ. Okay, so thank you everyone. See you guys. Thank you, madam.